Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Qala an-nazim rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid darain. Kata nazim, Muhammadul aqib li rusli rabbih wa alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ba'du fal ilmu bi asli ad-din muhattamun yahtaju lit tabyin lakin min at-tatwil kallatil himam fasara fihi al-ikhtisar multazam wa hadhihi urjuzatun laqabtuha jawharatat tauhid qad hazzabtuha wallaha arju fil qabuli nafi'a biha muridan fis sawabi tabi'a fa kullu man kullifa syar'an wajaba alayhi an ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal ja'iza wal mumtani wa lillahi wal ja'iza wal mumtani'a wa mithla zali ruslihi fattabi'a fastami'a. Hadirin sekalian, pertama sekali marilah kita rasakan syukur dan terima kasih kepada Allah Taala. Masih lagi dipanjangkan umur kita, dihidupkan kita dalam keadaan iman dan Islam, alhamdulillah. Diberikan kelapangan masa dan kesihatan tubuh badan dapat kita hadir ke masjid pada pagi ini untuk meneruskan kuliah tafaqquh fiddin kita. Dan kita ada dalam masjid ni, marilah kita niat iktikaf. Saya aku beriktikaf dalam masjid ni kerana Allah Taala. Mudah-mudahan sepanjang kita berada dalam masjid ni diganjarkan pahala oleh Allah Taala sebagai pahala beriktikaf dan majlis ilmu, insya-Allah. Sambungan kita masih di awal lagi kitab kita ni. Muhammadul aqib li rusli rabbih. Kalau ikut asal bacaan itu kena baca Muhammadunil aqib li rusli rabbih. Di asal yang ni ada syair, dan kalau kita belajar ilmu syair, kita belajar ilmu arud, ilmu qafiyah, bab-bab macam ni dipanggil daruratus syair. Ada beberapa perkara yang dipanggil darurat, benda yang emergency case dalam bab syair yang sepatutnya dibacakan dengan kaedah bacaan yang sepatutnya, tapi ditinggalkan beberapa perkara kerana nak memelihara rentak yang ada dalam syair. Saya akan cerita masalah rentak ke depan lagi, pasal dia akan cerita ke depan, tapi asal nak sebut tang baris je lah. Pasal Muhammadun tu katanya ada tanwin, kemudian ada al-aqib, ada alif lam tu, sepatutnya kena baca Muhammadunil. Ilmu macam ni tuan-tuan, kalau kita baca Quran, tambah kita baca Quran yang mushaf Uthmani la ni, memang kena tahu ilmu ni. Siapa tak tahu hak ni, maksudnya dia baca Quran pasti ada salah. In taraka khairanil wasiyah. Kalau Quran dulu dia ada bubuh nun kecil. Quran la ni tak ada. Quran yang Uthmani memang kalau ikut dari khat macam tu tulisannya, tapi nak membaca begitu mesti belajar satu kaedah resam yang ada dalam Uthmani. Boleh tanya Ustaz Rabi, dia lebih pakar dalam bahagian tu katanya. Ilmu-ilmu tentang khat tulisan. Orang ahli Quran biasanya dia tahu tentang Quran ni. Saya pun kena tahu juga, saya pun belajar tentang Quran, tapi rasanya ada orang yang lebih arif tentang perkara tu. Asal saya nak sebut ialah tentang penulisan. Dan kita syair ni kita baca dengan Muhammadul aqib li rusli rabbih. Walaupun begitu ada setengah riwayat yang saya terima daripada tubuh saya, memang tubuh setengah dia baca Muhammadunil aqib li rusli rabbih. Itu pun kalau nak bahas ilmu arud panjang tu, saya tak niat cerita panjang itu. Kalau tuan-tuan khusus belajar tentang ilmu arud ni, ilmu tentang syair Arab, macam mana kaedah-kaedah untuk menentukan rentak, bahar apa yang ada, apa darurah yang ada, apa yang tak ada, apa yang boleh ada. Kalau bahas tentang tu memang boleh cerita panjang. Tapi pasal kita bukan khusus belajar tu, kita nak ilmu tauhid, tapi dah ada tu saya sebut begitu. Kalau ada kelapangan masa, tuan-tuan memang nak takhasus tentang bahasa Arab, mesti belajar waktu untuk memahirkan dia. Baik. Asalnya baca Muhammadul aqib li rusli rabbih wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Asal terjemahannya dia kata ialah Muhammad. Apa yang kita nak baca ni, kalau ikut sambungan yang lepas, yang dia kata dia nak doakan mudah-mudahan Allah Taala memberikan selawat dan salam ke atas seorang nabi, yang nabi ni datang dengan ajaran tauhid, yang pada masa dia datang tu sejarahnya
Masa tu tak ada dah ajaran tauhid. Kemudian dengan kedatangan dia mengajar manusia untuk mengajak ke arah agama yang sebenar, yang kita dah bicara lepas. Dia ajak tu dengan menggunakan sabak dakwah. Sebahagian daripada dakwahnya antaranya dengan pedang yang kita jumpa dalam matan dan kita dah bahas dulu. Dan dari segi panah hakikat, Allah Ta'ala memberi petunjuk pada sesiapa yang hendak ditunjuknya. Kita bahas dulu tentang tu. Baik, siapa dia yang hendak diucapkan selawat dan salam, yang kata Nabi membawa ajaran tauhid tu? Nabi tu Nabi mana? Ialah Muhammad. Nabi tu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam syair tu kalau ikut dia tak bubuh sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Tu pun ada pasal-pasal syair lah. Kerana kalau ikut adabnya kita, bila sebut saja Muhammad, sebut saja sifat-sifat yang khusus untuk Nabi Muhammad, sebut nama-nama yang ada pada dia, Ahmad, Taha, Yasin, sebahagian daripada nama-nama Rasulullah, sunat kita berselawat dan salam kepada dia. Okay. Asalnya, tapi di sini tak bubuh pasal apa? Adalah sebab dalam syair sendiri tak bubuh pasal darurah syair. Ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau kita nak bahas sikit tentang masalah selawat ni, saya tak pasal dulu saya pernah sebut atau tidak. Beri kaedah dalam berselawat yang disebut oleh ulama, sekurang-kurangnya dalam satu-satu majlis yang kita ada, setidak-tidaknya habis-habis kedekut mesti ada sekali bila dengar Muhammad kita selawat. Selepas tu tak dengar, kalau kita dengar nama Muhammad ataupun sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kalau kita tak berselawat, ada ulama memaafkan. Kata dia cukup dengan sekali berselawat sekurang-kurangnya, at least once time at one majlis. Campur-campur bahasa tu. Sekali mesti ada sekurang-kurangnya untuk kita berselawat kepada Rasulullah. Kalau tak ada, memang ada ancaman yang Rasulullah kata orang ni orang paling bakhil dan kedekut. Lidah nak gerakkan untuk sallallahu alaihi wasallam pun tak mampu. Ya Allah, kedekut tak mampu. Yang Rasulullah kata al-bakhilu man dzukirtu indahu lam yusalli alayya, atau kama qala Rasulullah pernah sabdakan atau seumpama lepas tu dia kata, siapa orang yang bakhil kedekut adalah orang yang disebutkan nama aku tapi dia tak pernah berselawat dan ucap salam kepada aku. Jadi ulama bahas dan diskurs dengan hadis-hadis lain. Dia kata sekurang-kurangnya satu majlis mesti ada sekali kita berselawat kepada Rasulullah. Kalau lagi banyak, maka aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Mana yang lebih banyak kita buat perbuatannya, lebih besarlah fadilatnya. Jadi it's up to you lah sekali lagi. Mana nak pahala besar ke nak pahala sikit. Kalau nak pahala banyak, sebut je Muhammad, sifat Muhammad. Ni Toha, Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dah banyak. Sebab tu memang anjuran Quran. Baik, orang yang kita nak doakan, yang pengarang ni asal kita bicara, yang dia nak doakan selawat dan salam ke atasnya adalah Muhammad. Nabi Muhammad mana? Nabi Muhammad ni ialah Nabi Muhammad yang kesudahan. Maksudnya dia adalah penghujung al-aqib bagi pesuruh-pesuruh Tuhannya. Maksud sudah ni dia penghujung, penutup. Dia adalah the last prophet. Yang Nabi Muhammad ni yang kita nak ucapkan selawat. Jadi dia nak sebut kata Muhammad ni Muhammad yang dia jadi penyudah sekalian pesuruh Tuhan. Pasal apa? Pasal sebut Muhammad ni ramai. Dulu berasanya saya pernah sebut tentang tu. Sebab sebut Muhammad yang pencuri ada. Muhammad ajaran sesat pun ada. Nama Muhammad dia. Tapi Muhammad yang dimasukkan ni Muhammad yang jadi Nabi, yang dia pula Nabi lagi Rasul, yang dia jadi penutup bagi sekalian Nabi-Nabi dan Rasul yang Allah Ta'ala pernah utuskan. Muhammad ni nak diucapkan selawat dan salam dia. Tak cerita panjang tu. Dan kata dia wa alihi wa sahbihi wa hizbi, dan mudah-mudahan kata dia rahmat Allah Ta'ala dan salamnya. Kalau kita dah bercakap selawat dan salamnya, selawat dengan mana rahmat di sini, rahmat Allah Ta'ala, dan salamnya kesejahteraan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri atas, selain pada Nabi Muhammad, didoakan juga atas keluarganya, keluarga Nabi Muhammad. Cuma kalau kita lihat siapa keluarga Nabi, kalau asal bahasa Ali keluarga ni maksudnya orang yang ada perkaitan keturunan, pertalian darah. Waktu dia panggil Al. Kalau Ali Imran maksudnya keluarga, kaum kerabat Imran. Tu pun orang selalu baca salah, Al Imran, bukan Al Imran. Ali Imran, Ali. Kalau surah lain Al-Baqarah, Al-Fatihah. Tapi Imran tu Ali Imran. Ali maknanya keluarga. Asal nak sebut Ali. Jadi siapa keluarga ni? Asal bahasa keluarga maksudnya orang yang ada pertalian darah. Tapi mengikut pendapat ulama, kata dia bab ni adalah bab kutubah dalam bab kitab,
Dan dia adalah termasuk dalam maqam doa. Sebab ni bab doa, bila disebut keluarga di sini, kata dia masuk keluarga di sini. Bila kata keluarga Nabi, siapa dia? Keluarga Nabi adalah orang yang beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keluarga Nabi. Kita beriman tak? Kita termasuk dalam keluarga Nabi. Satulah, bila Islam je kita diiktiraf sebagai bersaudara. Bersaudara tu pun bahasa lama. Kalau asal bahasa Arab, innamal mu'minuna ikhwah. Al-muslim akhul muslim. Akhun ni dalam bahasa Arab, bahasa lama diterjemahkan saudara. Akhun ni kalau bahasa Inggeris disebut brothers. All Muslim are brothers. Apa makna brothers? Saudara mara ke? Brothers bukan saudara mara. Brothers apa? Adik-beradik. Jadi saudara yang bahasa lama terjemah orang Islam bersaudara. Saudara tu bukan kita faham saudara mara, bukan. Adik Islam ni maksudnya adik-beradik. Dia adalah hukum abang, adik, kakak. Dia hukum saudara mara. Bahasa lama. Saya faham saya dululah kalau kata lani pun, kalau penggunaan bahasa Melayu kita bila sebut bersaudara, orang akan faham bersaudara ni orang jauh-jauh. Kalau orang datang rumah kita, siapa datang tu? Saudara datang. Saudara tu siapa? Adik-beradik. Kalau adik-beradik dia datang, adik-beradik datang. Abang datang, adik datang. Kalau saudara datang, siapa saudara tu? Adalah kena bapa kupu-kupu. Apa panggil saudara. Jadi orang kata asal nak sebut ialah tentang keluarga. Bila sebut keluarga, kalau Rasulullah sebut dalam hadis ini, al-muslim akhul muslim. Orang Islam adalah brothers among the other brothers, ada muslim, ada brothers, saudara. Maksudnya orang Islam adalah hukum adik-beradik sebenarnya. Dia adalah hukum kekeluargaan. Jadi dia doakan untuk keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Kita insya-Allah termasuk dalam dia. Siapa? Kita orang yang beriman dengan Nabi Muhammad. Orang yang mempertuhankan Allah Ta'ala, yang mengikut ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita termasuk dalam doa ni. Yang tu kebanyakan ulama' katalah. Ada juga sebagai ulama' mengatakan keluarga Nabi Muhammad ni ialah keluarga dia lah orang yang ada pertalian darah dengan dia. Itu pun dengan syarat nak hukum keluarga ada pertalian darah dan beriman dengan Nabi. Kalau tak beriman Nabi, walaupun ada pertalian darah, itu bukan keluarga Nabi. Yang memang diiktifak oleh ulama, yang memang bukan masuk dalam senarai keluarga, orang yang tak beriman dengan Nabi, yang ni walaupun ada, kita kata ada hubungan pertalian darah dengan Rasulullah, mereka memang bukan keluarga Nabi. Nah, tu memang iktifak ulama. Abu Jahal ada pertalian darah. Abu Lahab ada pertalian darah dengan Nabi, keluarga Nabi ke? Absolute no. Bukan sama sekali. Pasal apa? Iman tu tadi. Jadi dia nak ucapkan doa juga, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri selawat dan salam ke atas keluarga Nabi. Dan juga sahabatnya. Begitu juga dia nak ucapkan selawat dan salam kepada sahabat Nabi. Sekali lagi, sahabat. Siapa sahabat ni? Asal tak ada bahasa Arabnya, sahabat ni ialah, kalau dengan bahasa kita terjemahkan, sahabat ni ialah orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mati dalam keadaan iman tu. Tu sahabat Nabi. Jadi kalau dia beriman dengan Nabi, tak berjumpa dengan Nabi, dia berjumpa dengan para sahabat je, itu dia panggil tabi'in. Itu pun rasanya kita biasa dapat pengetahuan tentang tu. Habis. Jadi dia nak ucapkan doa kepada para sahabat Nabi. Cuma kalau kita lihat kenapa didoakan kepada sahabat? Didoakan pada sahabat kerana hadis sekalian, kita dari segi i'tiqad, insya-Allah kita jumpa di hadapan nanti, mengikut fahaman ahli sunnah wal jamaah, kita wajib beriktikad bahawasanya manusia yang hidup zaman yang paling baik adalah orang yang hidup pada zaman Nabi. Rasulullah pernah sebut dalam hadis dia, kata khairul qurun qarni. Sebaik zaman, sebaik kurun masa adalah zaman aku. Itu zaman Islam gemilang, terbilang, lupa dah saya nak sebut. Cemerlang, terbilang, terbilang tu adalah zaman Nabi. Zaman Nabi, yang ada Nabi, yang ada orang berjumpa dengan dia, beriman dengan Nabi. Itulah kita wajib iktikad zaman yang paling absolute, excellent, marvelous dalam Islam. Paling cantik. Tak ada zaman yang boleh ditandingi selain daripada zaman yang Nabi ada, yang dikeliling dia, dikelilingi oleh para sahabat. Kita wajib iktikad tu. Satu, kita nak challenge dengan sahabat, bukan taraf. Satu, tak layak untuk orang zaman lain mengkritik sahabat. Tak boleh lagi. Satulah orang yang berpangkat sahabat ni didoakan untuk mereka. Sekalipun kalau kita lihat dalam sejarah, ada beberapa peristiwa
yang berlaku di kalangan sahabat. Kadang-kadang kalau tengok sekali imbas, sahabat pun ada juga silap salah dan kecuaiannya. Yang engkar perintah Nabi pun ada. Macam peristiwa perang Uhud. Tentera berpanah yang turun daripada bukit. Kadang kita pelaki-lakikan, para sahabat ada yang engkar pada perintah Nabi. Ada pilihan, walaupun dia engkar perintah Nabi, orang tu sahabat. Jangan pandai-pandai kritik dia. Kita walaupun tak engkar, mengaku tak engkar, tu pasal kita tak ada ilmu tuan-tuan untuk menilai apa sebenarnya keengkaran kita. Selidik betul-betul, ngaji betul-betul, baru kena hempuk kepala kita, pak satu-satu baru tahu, ya Allah banyaknya benda kita silap. Asal saya nak sebut ialah sahabat satu, kita sendiri kalau ikut disuruh berdoa pada mereka. Begitu juga pengarang kitab kita ni, dia doa juga tak ketinggalan dalam doa dia ucapkan mudah-mudahan Allah Taala berikan rahmat dan salam dia kepada para sahabat ni. Kerana memang dari segi etikad kita wajib beriman dan wajib etikad bahawasanya selain pada Nabi Muhammad, orang yang hidup zaman Nabi adalah zaman Islam yang terbilang. Wajib beriman. Rasulullah pernah sebut dalam hadis dia kata khairul qurun qarni. Ikutkan tu. Sahabat. Satu di doa kepada sahabat. Satu bila sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu didoakan kepada mereka. Sebut para tabi'in. Imam Ghazali rahimahullah taala. Sebut apa? Bush laknatullah alaih. Tu bagilah itulah habuan dia tu kan. Lah ni nak sebut siapa? Ahmad Dinijat. Dengar tu kan. Nak apa? Tak ada doa. Tak ada. Pasal apa? Yang ni tak berapa kurun pada Nabi? 14 kurun, 15 kurun ke-15 ni. Kan? Keadaannya pun macam-macam. Nama pun orang panggil, walaupun dia lawan dengan mereka tu satu hal bagus, tapi bunyinya Syiah kan. Syiah ni, saya ada koleksi CD yang saya bawa kebetulan hari ni. Ada pendedahan daripada Ustaz Muhammad Asri. Bukan Muhammad Asri Zainal Abidin, Muhammad Asri lupalah. Yusuf kan. Muhammad Asri Yusuf yang Kelantan tu. Dia ada pengalaman 20 tahun tentang Syiah. Dia bagi pendedahan tentang Syiah. 3 CD tu. Saya saja memang CD-CD tu saya buat koleksi pasal benda tu kan payah dapat. Kalau nak cari tengok sana lah. Iklan CD. Asal saya nak sebut adalah orang-orang yang zaman lah ni walaupun ada pangkat Islam, dia tengok macam pemimpin agung, tapi mereka tak didoakan. Tapi para sahabat didoa, para tabi'in didoa. Pasal apa? Mereka ni yang Rasulullah pernah sebut khairul qurun qarni. Kemudian kurun ba'da qarni. Kurun aku, selepas kurun aku, kurun selepas aku lagi. Yang memang disebut oleh Rasulullah dalam hadis dia. Kalau kita ambil kesimpulan daripada semua hadis yang pernah disebut oleh Rasulullah, ulama ahli sunnah wal jamaah kita kata orang yang memang zaman baik ialah zaman sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Lebih kurang 300 tahun selepas kewafatan Rasulullah. Itu memang dijamin Islam ni terbilang. Satu zaman Khulafaur Rasyidin. Walaupun kita kata berlaku pertelingkahan, pertelingkahan antara para sahabat, antaranya yang kita tengok dalam sejarah Sayyidina Ali dengan Muawiyah misalnya, pernah kelahi, pernah pegang tuan-tuan. Sayyidina Ali dengan Aisyah pernah pegang tuan-tuan. Bukan orang jauh-jauh tu. Orang yang Sayyidina Ali siapa? Menantu Rasulullah. Aisyah siapa? Isteri Rasulullah. Pegang. Untuk boleh pelakir ke? Sayyidina Ali betul, Aisyah salah. Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah siapa? Abang ibu Rasulullah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Adik dia nama Hindun bin Abi Sufyan. Hindun bin Abi Sufyan salah seorang isteri Rasulullah. Abi Sufyan tu abang ipar dia. Sayyidina Ali menantu dia. Ipar dengan abang ipar Rasulullah dengan menantu Rasulullah. Bukan. Kita boleh kutuk tak? Dari segi adabnya, kalau kita belajar dalam I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang bertaraf sahabat kalau berlaku berkelahian sekalipun, maklumat sejarah pun kadang-kadang kita dapat macam-macam berita, kita tak pandai nak menilai tuan-tuan. Lagipun mereka ni orang sahabat, orang yang duduk dengan Rasulullah, ditarbiyah oleh Rasulullah. Kaedah dalam Ahlussunnah wal Jamaah dia kata wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu. Apa yang berlaku di kalangan sahabat walaupun berkelahi, tengok zahirnya macam ada silap dan salah, ada silap salah yang tak betul, berlaku peperangan, diam. Bukan kelayakan kita untuk mengkritik para sahabat. Itu adab dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang memang ulama dah ambil kesimpulan daripada semua hadis. Ini urusan ini. Insya-Allah kita jumpa dalam matan ini. Tapi jauh belakang. Asal nak sebutkan kata, kenapa didoakan kepada sahabat? Kenapa? Pasal dia orang ialah memang orang yang terbilang Islam ni. Satu didoa dalam mereka.
Yang tu orang kedua yang dia nak sebut didoakan selawat dan salam. Dan antaranya ialah untuk didoakan juga selawat dan salam adalah jamaahnya. Asal bahasa Arabnya hizbihi. Hizbun ni dulu pernah jadi satu kelahi bahasa. Hizbun orang terjemahkan jamaah, dia terjemah jamaah ataupun hizbun dengan mana? Parti. Orang yang duduk dalam parti Rasulullah. Rasulullah ada parti ke? Parti bukanlah makna satu pertubuhan parti. Parti hizbun jamaah dengan mana orang yang duduk dalam kategori kumpulan yang jamaah tu menepati kriteria yang umat Nabi. Kalau bahasa lain yang umat Nabi Muhammadnya. Siapa yang duduk dalam kalangan umat Nabi yang menepati kriteria untuk jadi jamaah Nabi, parti Nabi, juga didoakan selawat dan salam. Cuma apa dia ciri-ciri dia? Belajar habis kitab ni kita tahulah semua ciri ahli sunnah wal jamaah. Saya sebut satu-satu kan senang, saya juga hafal semua. Adalah tak boleh sebut satu hari jumpa satu-satu baru tahu masalah i'tiqadnya, bab ketuhanannya, bab kerasulannya, bab ghaibnya. Menepati kriteria tu dia adalah jamaah Nabi, sekaligus dia adalah keluarga Nabi. Semua sahabat dia tak boleh dapat pasal kita tak jumpa Nabi. Itu ya. Asal nak sebut adalah tanda doa dia. Jadi insya-Allah kita masuk dalam keluarga, kita termasuk dalam jamaah Nabi. Sahabat tak masuk, jadilah ada dua tempat yang didoakan oleh pengarang ni, kita sebahagian daripadanya insya-Allah. Amin. Habis sampai. Wa ba'du fal ilmu bi asli dini muhattamun yahtaju lit tabyini. Asal terjemahannya, kemudian daripada itu maka mengetahui asal agama itu wajib, yang berkehendak ia bagi menerangkan. Wa ba'du, biasa dengar kata ni. Kemudian daripada itu, ni pun kita baca pertemuan dulu, rasanya saya dah bagi huraian dulu. Kadang wa ba'du, amma ba'du. Tuan jemaat biasa kita dengar, cuma kadang terlepas pandang apa benda tu kan. Cuba kita bahasa Arab bila sebut kata kemudian daripada itu tu apa? Kalau kita belajar bahasa Arab kan kena cari. Wa ba'du, selepas pada itu mana? Mesti itu tu kena cari apa itu tu yang ditunjuk itu tu. Dulu saya pernah sebut kalau bahasa Arab kalau kata itu. Kalau saya tanyalah apa itu? Kita boleh tunjuk apa dia? Boleh sebut. Apa itu? Apa? Nak bagi jawapan apa? Ustaz tak tunjuk. Boleh Kalau saya apa itu? Nak tahu lah. Ni, kemudian daripada itu. Apa itu? Itu apa? Kaedah bahasa Arab memang kena cari. Dan kaedah bahasa Arab kalau kita belajar tuan-tuan, kita boleh cari apa dia itu. Pasal dia kata kemudian daripada itu, selepas pada itu, selepas apa ni? Apa benda yang dia sebut depan ni? Selepas pada itu, kalau memang kalau kaedah baca kitab, ulama kata maksud perkataan bila sebut wa ba'du, amma ba'du, selepas pada itu tu apa? Itu tu ialah bismillah, alhamdulillah, doa dia, selawat dan salam kepada orang yang disebut tadi. Selepas tu baru nak cerita. Itu tu kembali pada basmalah, hamdalah dan selawat dan salam. Kalau tuan-tuan ngaji bahasa Arab memang kalau bagi perkenalan, supaya perkenalan dulu lah. Dan ini sekadar nak tunjuk kata itu tu kaedah bahasa Arab, belajarlah dan cari apa itu. Baik. Maka kata dia, jadi selepas dia bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, maka dia nak cerita. Cuma kaedah Arab yang kita pakai jawi lama ni, bahasa jawi klasik ni, dia sebut kemudian daripada itu maka, dia guna maka ni macam apa? Bukan maka tu, maka ni kalau ikut kaedah bahasa jawi lama, dia adalah satu perkataan untuk menunjukkan dia ni adalah, kalau istilah Arabnya, jawab bagi sesuatu syarat. Itu pun terjemahan bahasa Arab kan. Dia kata apa? Jika hujan turun, maka bumi pun basah. Ya, maka tu adalah satu benda yang kita nak cerita selepas berlaku satu peristiwa lain. Jika pencuri masuk ke rumah kita, maka habislah barang dia ambilnya. Dia gunakan bahasa maka. Ini pun selepas pada itu, selepas pada bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam tu, maka itu pun saya nak bagi uraian yang panjang. Tuan-tuan nak tahu tu kena ngaji bahasa Arab lah. Saya nak bagi pendedahan sikit tuan tu. Baik, kata dia lepas sebut tu, dia nak sebut ni, dia nak mula masuk kitab dia, nak cerita ilmu tauhid, kitab Jaharah. Kata dia maka mengetahui asal agama itu wajib. Dia kata mengetahui ilmu, mengetahui
Bila sebut mengetahui dengan istilah Arab, bila sebut asal matan itu fal ilmu bi aslid din muhattamun. Ilmu dengan aslid din, dengan usuluddin. Kadang kita biasa dengar perkataan tu yang diterjemah ni dengan asal agama. Din tu agama kan. Usuluddin. Mengetahui ilmu usuluddin, mengetahui asal agama, mengetahui umbi agama, mengetahui tunjang asas agama, basic agama ni wajib. Cuma kita perhati sikit kalau ikut kaedah bahasanya dia sebut apa? Mengetahui. Bahasa Melayu memang kita tak rasa apa belum mengetahui ni. Kaedah Arab ada bila sebut kata al-ilmu, bila kata ilmu ni yang diterjemahkan mengetahui. Bahasa Arab bila sebut ilmu dalam masalah ni, ilmu ni dia ada 3 syarat. Pertama, al-jazmu mutabiq bil haq an dalil. InsyaAllah kita jumpa ke depan nanti dalam pembahasan dia. Buat saya nak sebut awal. Bila sebut kata ilmu tuan-tuan, dia mesti ada 3 perkara dalam bab ni. Pasal bila lawan ilmu nanti dia ada lawan ilmu ataupun bahasa lainnya dalam bahasa Arab disebut makrifah. Istilah Melayu kadang-kadang disebut makrifat. Saya dengar tu makrifat, hakikat, tarikat, syariat tu ada istilah-istilah yang dah jadi bahasa Melayu kita tu. Asal saya sebut ialah makrifat. Makrifah kalau ikut dari segi serti dia sama dengan makna ilmu. Bila sebut makrifah, ilmu, makrifat, apa dia? Dia mesti ada 3 ciri. Bila sebut makrifah Allah, mengetahui Allah, mengenali Allah, mengenal Allah. Apa maksud mengetahui mengenal ni? Dia ada 3 benda. Pertama, mesti al-jazmu. Bila sebut kata mengetahui, dia mesti pertama yakin. Jazmu ni yakin 100%, tak ada belah bahagi, absolutenya padu. Orang taklah ada, ada. Ada mula, mustahil ada mula. Oh tak ada khilaf, yakin. Tak ragu-ragu lah, yakin tu, padu. Orang taklah satu, mesti satu. Tak akan berbilang, mustahil berbilang. Tak masuk akal, tak logik, tak relevan untuk kata dia 2. Asal nak sebut lah. Pertama, jazmu, yakin. Yang kedua, mesti mutabiq bil hal. Keyakinan yang kita pegang tu mesti menepati realiti. Memang macam tu. Kalau keyakinan pun, tapi keyakinan dia menyalahi realiti, menyalahi apa yang sebenarnya, itu tak dipanggil yakin, tak dipanggil makrifah. Kerana yang tu dipanggil sesat. Macam Yahudi, dia yakin Tuhan dia, yakin. Kita bunuh dia, kau mati dengan Yahudi tak apa. Aku mati Yahudi, pam, tembak dia. Dia mati Yahudi, yakin. Dia yakin dia Yahudi, dia yakin dia betul. Dia yakin dia betul, betul lah. Salah. Dia yakin. Memang dia yakin. Betul ke salah? Salah. Makrifah dia. Tak makrifah, tu jahil. Bodoh. Kasarnya bodoh. Mesti yakin, menepati realiti, mutabiq bil hal, bil haq, menepati yang sebenar, yang realiti. Yang ketiganya andalil, berdalil. Dalil. Jadi kita akan jumpa ke depan ni kalau sebut kata makrifah Allah. Kita kadang-kadang kita biasa dengar. Kadang-kadang kita dengar perkataan ni. Awal-awal agama makrifah Allah. Kadang orang sebut dengan bahasa Arab lagi, awaluddin ma'rifatullah. Biasa dengar kata kalau kita orang biasa mengaji, kita biasa dengar perkataan ni. Awal-awal agama adalah mengenal Allah, makrifah Allah. Makrifah Allah tu macam mana? Jazmu, yakin. Ini mutabiq bil hal. Apa yakin itu tu betul, memang menepati realiti. Tepat macam mana yang diajar, yang disebut oleh Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan nas Quran hadis yang diimpulkan oleh ulama. Kemudian andalil, mesti berdalil. Oh taklah satu, ya, yakin, betul, memang betul satu. Apa hujahnya? Tak tahu. Kalau tak tahu tak panggil makrifah lagi. Istilah dalam tauhid, kalau tak tahu dalil, tak ada hujah, hak tu dipanggil taklid. InsyaAllah kita jumpa ke depan. Asal saya nak sebut ialah mengetahui. Jadi mengetahui di sini dengan mana kita yakin, apa keyakinan kita betul, berdalil. Mengetahui apa? Mengetahui yang dengan makna 3 ni dalam asal agama, umbi agama, ataupun bahasa lain disebut usuluddin. Apa dia bahasa lain? Usuluddin, umbi agama, sifat 20. Tu kadang-kadang orang biasa pakai itu. Apa lagi orang pakai? Tauhid. Dia kata, maksudnya mengetahui ilmu tauhid, mengetahui sifat 20, mengetahui usuluddin, mengetahui umbi agama, mengetahui ilmu sifat. Apa bahasa macam-macam kan diguna dalam istilah ilmu sifat 20, ilmu tauhid ni. Semua tu wajib.
Dan nak tahu dia tu wajib di sini mana wajib syarak. Tak tahu berdosa satu hal, dan nak tahu bila sebut kata mengetahui ni, dia mesti 3 perkara dia. Yakin, tepat keyakinan, menepati ahli sunnah wal jamaah, dalil, baru panggil makrifah. Kalau tak ada dalil, taklid. Kalau tak menepati realiti, kafir. Tak yakin, kafir. Kasar ni, main kafir hari ni. Orang salah ada tak ada, kafir. Betul ke? Ragu pada orang salah, mana boleh? Orang salah satu ke dua. Kafir. Siapa? Tak yakin. Orang salah apa? 3. Betul? Yakin? Betul? Mesti 3. Memang dia yakin 3. Yakin ada, tapi keyakinan dia tak betul. Kafir je tak? Pasal keyakinan tak betul. Orang salah ada di mana? Ada di langit. Betul? Orang salah mesti ada di langit. Betul dia ada di mana? Kita doa pun tangan kat langit. Dia memang yakin itu. Dia percaya orang salah kat langit. Dia memang yakin orang salah bertempat ada di langit. Tak betul. Salah dari segi akidah sunnah wal jamaah. Kafir. Kasar ni, kafir ni, main kafir. Asal nak sebut apa? Kalau dia yakin sekalipun tak betul, kafir. Kalau dia yakin betul, tak ada dalil. Orang salah, kuasa. Memang dia yakin kosong. Mestilah kuasa. Kalau tak nak jadi langit macam mana? Nak jadi bumi lagi mana? Betul, memang betul orang salah kuasa. Apa bukti orang salah kuasa? Tak. Orang kata kuasa lah. Apa bukti, apa hujah? Tak erti aku nak mikir. Tak erti mikirnya. Jahil dalam masalah dalil. Tak kafir, Islam. Tapi taklid. Tu pun ada khilaf. InsyaAllah jumpa depan. Tapi sebut awal-awal. Asal nak sebut, dari segi mengetahui ilmu agama ni wajib. Dan nak bincang kata al-usuluddin, umbi agama, basic agama, atau apa, ilmu tauhid, ilmu kalam, wajib dengan mana? Setiap orang mesti belajar. Tak belajar dulu. Dan ilmu usuluddin ni dia bukan macam ilmu fiqh. Bukan tu macam mana? Dari sudut mana? Usuluddin tuan, secara umumnya ilmu tauhid ni dia semua orang mesti belajar daripada awal hingga akhir. Tak ada kecuali. Pasal dia bab akidah. Kebanyakan benda-benda ghaib. Benda ghaib ni tuan-tuan, dia tak boleh main hukum rambang. Tak boleh. Satu, kita akan belajar nanti insyaAllah. Semua yang kalau ikut bab-bab yang kita belajar dalam bab ilmu akidah ni, dia mesti berdalil, berhujah. Mesti. Pasal dengan ada hujah, baru mantap pegangan kita. Terutama dalam bab-bab ghaib. Pasal bab ghaib ni, dia benda yang kita boleh bahasa, saya kata abstrak. Nak pegang macam mana? Apa nak pegang? Dia mesti berhujah. Kalau tak, nanti masing-masing buat masing. Kau faham macam ni, kau faham macam ni, kau faham macam ni, kau faham macam ni. Pasal benda gaib ni dia tak boleh nampak alam nyata. Dia mesti ada guide. Apa guide dia? Antara guide dia Quran hadis apa tu satu hal. Antara guide dia apa? Akal. InsyaAllah dia akan bahas nanti. Akal macam mana nak pakai, InsyaAllah. Asal nak sebut, wajib belajar. Yang tu ilmu tauhid. Ilmu fiqh dari segi hukum wajib juga. Cuma dia ada bab-bab yang selected. Bersuci, semua orang kena bersuci. Bersuci fardu ain, semua orang kena belajar. Bab air semua orang kena belajar. Bab kecil berak semua orang kena belajar. Pasal itu semua orang ada. Sembahyang semua orang sembahyang. Puasa, zakat, haji, yang ni walidnya semua orang ada. Meniaga kalau ikut antara yang semua orang berlaku meniaga tadi. Wajib belajar ilmu belajar. Tapi ada bab-bab yang orang tak belajar. Orang yang tak ada bab apa misalnya? Bab pergi perang, tak pergi perang pun boleh tangguh-tangguh. Maksudnya ada bab-bab yang tak wajib belajar. Dia ada bab yang fardu kifayah. Kalau orang lain belajar, okey, nasib baik kita tak. Jadi cukuplah dia tu. Dia tu boleh menanggung kita punya kewajipan. Tapi fardu ain, fardu wajib dalam bab tauhid tuan-tuan. Ada benda tak belajar, silap-silap kafir. Dia bukan cakap berdosa, kafir. Pasal apa? Benda akidah yang kita pegang tu tengok-tengok silap. Dan benda tu benda baik. Bab masalah kubur misalnya. Ada ke azab kubur? Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Pegangan dia begitu. Kafir. Ada pula ada pun tak ada, tak ada pun tak apa. Sabar je. Mana kau belajar? Tengok asal jabat tulis. Kalau pegang itu kafir. Kafir ayatnya. Pasal apa? Berpegang dengan benda ghaib yang tak betul. Dia memang yakin. Sukatilah nak kata ada tak ada. Sukati aku lah. Kalau kata dia itu. Pegangan dia sukati tu tak menepati realiti. Padahal memang ada. Hujah nas apa memang boleh buktikan. Tak, hujah lagi lah tak ada. Macam mana ni?
Tak menepati realiti, kafir. Satu bahayanya ilmu tauhid kalau tak belajar daripada awal hingga akhir satu persatu. Asal dia nak sebut apa tuan-tuan? Belajar tentang usuluddin. Dia bahasa itu belajar ilmu tauhid, belajar ilmu kalam. Antara bahasa yang kadang kita dengar. Dan wajib dia setiap orang mesti belajar. Baik. Dah bila wajib mesti nak kena tahu kan. Bila nak tahu kena ada penjelasan kan. Kata dia bila wajib ilmu usuluddin ni, ilmu usuluddin ni yang berkehendak yahtaju litabyin, berkehendak ia asal agama usuluddin, ilmu kalam, ilmu tauhid, dia berkehendak bagi menerangkan, dia berkehendak berhajat bagi menerangkan, dia bagi keterangan, tabyin, dia berkehendak memerlukan kepada penerangan, mesti ada penjelasan. Penjelasan maksudnya mesti ada huraian. Kalau dari segi kitab mesti ada kitabnya, mesti ada bukunya, mesti ada reference, rujukan. Yang saya sebut dulu, rujukan kita ni, kitab ni yang telah dikompakkan ke Quran hadis, buatan. Semua Quran hadis kompak dalam ni. Okey, dia perlu pada penerangan. Dan kalau nak terang, kalau ikut tuan-tuan, tebal ni, kadang-kadang setebal ni gitu kan. Tapi yang ada tebal ni. Siapa lah? Walaupun perlu pada keterangan, lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi al-ikhtisar multazam. Walaupun perlu pada keterangan, tetapi kata dia kerana memanjang yang sempurna, letih dan payah cita-cita. Kalau bagi penerangan yang terlalu panjang, menjela-jela, kitab tauhidnya tuan-tuan tengok sampai 4 jilid, 1 jilid macam ni. Nak ngaji apa? Ngaji kitab tauhid. Berapa? 4 jilid. Puria. Betul? Ngaji apa? Sebulan sekali. Nak beli kitab pun tak semangat tuan-tuan. Macam nak beli kitab ni lah. Nak beli kitab Batu Mu'in ni, tebal ni, dengan nak beli hak ni lagi senang beli je. RM3. Okay. Yang ni apa tangguh tu. Sebulan sekali juga tu. Yang ni boleh ni. Boleh. Pasal apa? Pasal kata dia memanjang. Bila panjang, panjang pun bukan panjang saja, panjang sempurna, satu-satu bahas. Memang ilmu tauhid wajib bahas pula satu-satu, panjang, sempurna, letih dan payah kita. Memang letih lah tuan-tuan. Susah. Nak main pula setiap minggu, setiap bulan mesti ada. Mesti on time. Pukul 9, pukul 9. Tak lajak sikit pun. Katalah itu, kita lajak juga. 12.30 mesti, 10.30 mesti. Tepat. On time punya waktu tu. Bukan senang tu. Saya on time, tuan-tuan on time pula tu. Daripada awal mula mengaji sampai akhir macam ni. Bukan senang tu. Letih satu. Payah cita-cita. Tak ramai orang boleh gantung pengharapan dia nak belajar sampai tua tu. Tambah umur dah banyak-banyak lah kan. Naik tangga Masjid Deri, bawa berapa baju dia. Naik pun pegang minyak dulu. Nampak? Letih. Tambah tengok kitab 4 jilid. Kalau 4 jilid lah. Kalau satu pun tebal ni, ya Allah, bila nak habis ni? Kata dia, letih dan payah. Habis tu nak buat macam mana? Maka kata dia, kitab dia ni dia tak mau bawa panjang-panjang. Tapi perlu penjelasan. Kena jelas juga. Kena cerita ilmu usuluddin. Panjang-panjang orang malas nak ngaji. Takut lah tu. Tebal. Itu nak buat macam mana? Fasara fihi ikhtisar. Maka jadilah kata dia memendekkan padanya itu terpaksa ringkas. Tambah pula zaman ni orang sibuk. Nak pergi duduk pondok ngaji sampai 10 tahun. Berapa orang boleh pergi? Ini pun hujung minggu boleh main ngaji macam ni pun buat kuliah tafakuh. Mujuk lagi boleh mari. Orang tak mari tu lama lagi. Tu pun kadang-kadang bulan ni ada, bulan depan tak ada dah. Kan? Betul tak? Tak silap kena sambung tengah jalan lah. Orang ni pergi kenduri pula, sana pula, mesti cuti pula. Anak sakit pula, bini nak beranak. Sibuk tuan. Anak nak hantar asrama, ni pula jiran tengok orang mati pula. Ni kan. Betul, terpaksa kata dia buat ringkas. Baik. Bila ringkas, dia kata macam ni. Wa hadhihi urjuzatun laqabtuha jawharat at-tawhid qad hazabtuha. Dan inilah kata dia yang kitab dia nak karang ni, dia nak buat terpaksa pendek. Inilah satu nazam daripada Bahar Rajaz. Ni dia nak cerita syair sikitlah. Jadi kata dia tuan, kitab yang kita nak baca ni, kalau kita tengok pun boleh perasan dia memang bukan macam kitab biasa.
Maksudnya dia bersyair tu. Kalau macam bahasa Melayu dia macam agak ada rentak berpantun. Kata dia inilah satu nazam. Dia istilah Arab dia panggil nazam. Wahadi urjuza. Bahasa Melayu panggil nazam. Ikut ambil pada bahasa Arab tu. Nazam ni apa dia tuan? Nazam ni adalah kata-kata yang disusun dengan ragam ayat tertentu yang dia mempunyai irama tertentu. Dia panggil nazam. Okey. Nazam ni pula daripada Bahar Rajaz. Ni nama rentak gitu. Kalau rentak kan ada reggae, rock, apa lagi ya? Tango. Tahu taklah. Kalau lagu Ustaz apa? Jazi, Bayati, Nahwan, boleh sebut itu Ustaz. Macam mana jangan tanya saya. Tanya Ustaz Rodi. Kalau Quran dia ada lagu-lagu gitu kan. Kalau ilmu syair ni dia ada Bahar Rajaz. Istilah dia tak panggil lah Bayati, Nahwan itu. Dia panggil Bahar Rajaz, Bahar Tawil, Bahar Mutadari, Bahar Madi. Dia ada nama bahar-bahar dia. Dan kalau kita belajar ilmu arut secara spesifik, dia ada 16 bahar semuanya. Nak belajar bentak tu mustafidun, fa'idun, mustafidun, fa'idun, mustafidun, fa'idun. Ada fa'ilatun, 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 mustafilun, taf'ilun, mustafilun, mustafilun. Benda tu. Tetapi ngaji lah kalau nak ngaji. Nak cerita apa? Yang tu ilmu syair dalam Arab sebenarnya. Saya nak cerita panjang, bukan bab kita ajar tu. Saya nak sebut apa yang kita nak baca ni dia berbentuk nazam. Okey, dari segi nama dia, rentak dia tu dia panggil Bahar Rajaz. Apa dia tu? Bahar Rajaz ni dari segi nama memang Bahar Rajaz. Kalau orang kata belajar apa? Jawharah tauhid, tak jawharah. Dia syair, syair. Syair apa? Rentak apa? Rentak dia Bahar Rajaz. Nama dia. Bahar Rajaz tu macam mana? Bahar Rajaz ni kalau kita belajar taktik dia dengan kalimah asal dia diwazan kan, maksudnya dijadikan kata penimbang dia di atas kalimah mustafilun, mustafilun, mustafilun di sebelah kanan, mustafilun, mustafilun, mustafilun 3 kali di sebelah kiri. Boleh faham? Jadi kita baca tu wahadhihi urjuzatun laqabtuha. Rentak dia tu. Mustafilun, mustafilun, mustafilun. Boleh ikut? Ni ajar rentak dia, ajarlah rentak dia ni. Dia ada akademi fantasia, ni akademi tafakkur fidi ni. Rentak bahar syair Arab. Betul? Jauharatat tauhid qad azabtuha. Dia baca tu bukan ikut kalimah, ikut rentak. Rentak dia mesti betul. Kalau lagu waktu saya sebut tanya Ustaz Rodi lah. Nak bayati macam mana lengguk oleh tu, mana tu tanya Ustaz Rodi lah. Tanya saya. Atas saya nak sebut rentak tu. Kita kalau Quran dia ada undang-undang Qurannya. Yang ni syair ni kadang-kadang kita berhenti tu tengah-tengah kalimah. Kita bukan tengok kalimah tapi tengok rentak dia. Satu kalau baca ni wahadhihi, kebetulan betul ayat lah. Urjuzatun laqabtuha jauharatat. Dia berhenti gitu. Tauhidi qad. Dia berhenti gitu. Tempat-tempat itu mesti mengikut rentak. Rentak dia kalau wazan asal dia panggil mustafilun, mustafilun, mustafilun. Sebelah kanan, begitu juga sebelah kiri. Penimbang lihat tu. Nak pakar lagi nanti ngaji lain lah. Saya dah sebut apa dasar dia, nama Bahar Rajaz. Okey. Kalau tuan-tuan yang ada kesempatan boleh ambil stam. Stam antara pelajaran wajib ni, wajib lulus arut dan khafiah. Baik. Jadi bahar kita ni Bahar Rajaz. Yang kata dia, aku telah gelarkan tadi. Dari segi nama dia bagi gelaran. Apa dia? Apa gelaran kitab ni? Maksudnya apa nama dia? Dia gelarkan kitab dia. Nama dia Jauharah Tauhid. Nama dia Jauharah Tauhid. Okey. Asal terjemahnya kata dia, Jauharah ni apa dia? Jauharah ni maknikam. Maknikam ni pun bahasa lama ni, batu permata. Jauharah. Nama orang ada kan? Jaharah. Siti Jaharah. Jaharah. Melayu ni bahasa gitulah. Dan bahasa Melayu pun ada Jauhari. Kan? Apa ni Jauhari? Jauhari itu maksudnya orang yang pakar dalam bab batu. Ahli dalam bidang batu dia panggil Jauhari. Jauhari saja yang mengenal maknikam. Kan ada bahasa Melayu gitu. Jauhari itu maksudnya orang ahli dalam bidang batu-batu ni. Dia saja boleh mengenal maknikam. Apa-apa jenis batu-batu dia saja yang boleh pakar. Asal saya sebut Jauharah. Jauharah dia terjemah sini tengok mana? Maknikam. Maknikam yang tunggal. Tauhid maksudnya satu, tunggal. Jadi kitab dia ni dia serupakan seolah-olah dia adalah satu permata
Yang satu-satunya yang ada atas muka bumi ini yang betul menilai, tak ternilai harga dia, yang dia nak buatkan segala perkara yang nama akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, kompak Al-Quran hadis tu, nampakkan dia, nama dia ubah ni, batu permata yang satu-satunya yang ada. Jadi seolah-olah dia lah permata yang ada atas muka bumi ni. Siapa dapat dia, berarti dia dapatlah segala isi dunia, bahkan di akhirat. Seolah-olah begitu dia nak bayangkan. Dan batu permata pun ada satu ni. Hak lain pada ni, hak itu semua palsu. Palsu dengan mana? Agama selain pada Islam tak betul, sesat. Terpaling daripada kenyataan, terpaling daripada kebenaran, terpaling daripada asas-asas pemikiran yang benar, yang berdasarkan logika akal, berdasarkan hukum akal, berdasarkan nas yang ada. Memang selain pada Islam semua sesat. Kita dah bahas dulu tentang ketentuan sebenar tu kita ada sebut. Jadi dari nama dinamakan Mahlikam yang tunggal. Baik. Itu nama dia. Dan kata dia lagi, sesungguhnya qad hadzabtuha, sesungguhnya telah aku bersihkan dia. Kitab yang dia nak karang ni, kata dia dah bersihkan. Pun dah bersih. Bersih di sini tuan. Pasal dia kata kalau panjang-panjang orang tak minat. Dia buat pendek. Dia bersihkan apa? Bersih daripada perkara yang panjang-panjang menjela, yang kalau bubuh tu pun baguslah, tapi cukup dengan sebut pendek. Dia dah bersihkan yang panjang-panjang, yang rasanya sebut pendek ni cukup, yang panjang-panjang tak payah. Dia bersihkan benda tu. Dia bersihkan juga daripada masalah-masalah yang dalam ilmu tauhid yang ada khilaf-khilaf. Yang khilaf-khilaf ni kalau tak tahu pun tak mengapa. Dia bersihkan. Dia bersihkan. Jadi insya-Allah dalam kitab kita ni memang kita akan jumpa nanti satu persatu. Semua yang disebut ni ada khilaf adalah memang yang diiktifak oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada yang khilaf pun dia akan sebut yang ni memang khilaf dalam Ahlussunnah wal Jamaah sendiri tentang perkara khilaf tersebut. Tak mana khilaf tu? Tak mana yang muktamad dalam Ahlussunnah wal Jamaah? Insya-Allah dia memang sebutlah tu je. Jadi perkara-perkara yang kecil-kecil memang dia tak sebut. Okey, asal dia nak sebut, saya nak terangkan tu adalah maksud tetap bersih. Jadi sungguhnya matan yang dia nak bubuh ni dia bersihkanlah. Apa kita nak buat? Dia telah dimurnikan daripada perkara-perkara yang kalau bubuh buat panjang menjela susah orang, buat sakit kepala je. Dia bubuh yang absolut memang Ahlussunnah wal Jamaah faham ni. Yang lain tu kalau kata tersilap pun taklah jadi merosakkan kita. Dia nak sebut. Itu ada sekalian sebelum saya nak sebut satu kitab ni, Jawharah Tauhid ni, kalau di pondok lah telah ngaji kita kitab bawah dah selesai. Antara kitab yang wajib belajar kitab ni. Pondok ni mana? Bukan saja wajib belajar tuan, wajib dihafal. Dia apa? Saya sendiri memang yang hafal. Nak ngajar tak hafal ke? Memang lalu-lalu dah ngaji dah, bahkan kena hafal. Bahkan hafal bukan hafal saja, belajar. Yang ni tuan syarah dia. Kitab saya usah sikitlah. Syarah dia bahasa Arab semula. Kitab pun kitab togel. Ini kitab yang saya ngaji lah. Memang ngaji daripada awal hingga akhir. Dah habis tentang tahu berapa tahun? 4 tahun. Satu hari, satu minggu, satu minggu 4 kali ngaji. Satu kali ngaji 1 jam. 4 tahun habis. Syarah dia lah, syarah. Ni matan sikit kan. Nak bagi faham satu-satu matan tu, apa dia satu-satu baris tu, ngaji satu-satu sebut. Belajar bahasa Arab lah tu, dengan dobit dia apa 4 tahun. Kita ni wallah alam, tak tahu lah macam mana. Kira lah kalau kata sekali kita baca 11 baris, dia ada 154 baris semua. Baris ni semua ada 154. Kalau kita bagi-bagi, boleh kira rasanya berapa minggu nak habis. Berapa minggu, berapa kali kuliah. Kalau dengan tahun sebulan sekali ni, berapa kali kuliah ni. Boleh bejek lah. Dan rasanya memang saya nak bejek kan tu. Saya tak nak baca mengikut syekh saya. Saya nak ada perancangan saya juga. Orang mengajar selalunya ada perancangan mengajar dia, bawa ada skill mengajar. Jadi saya pun nak skillkan lebih kurang habis-habis at least 5 baris saya mesti baca dalam masa sejam-sejam. Saya nak bejek dulu depan. Asal saya nak sebut ialah dia kata dia telah bersihkan. Jadi apa yang ada ni memang betul-betul nanti adalah yang ada dalam Sunnah wal Jamaah. Siap. Tu kitab yang dia nak karang. Dan nama ni Jawharah Tauhid. Wallaha arju fil qabuli nafi'an biha muridan fis sawab bitami'an. Baca ni itu. Wallaha arju fil qabuli nafi'an. Kalau tuan-tuan nak menghafal pun hafal dia begitu lah. Jangan baca macam ni. Wallaha arju fil qabuli nafi'an. Dia tak boleh baca tu. Syi'ir baca tak syi'ir lah.
Pisang mana bawa belayar tak di atas dia tak sedap aja tu. Ni pisang emas di bawah belayar. Mesti ikut kentak jelah. Rima dia tu bagi betul. Ni pun kena baca wallaha arju fil qabu linafi'an bihamuri dan fistawa bitami'an. Walaupun tengah kalimah potong tu. Potong dia dulu tu. Mustafilun. Ni pun saya sebut pasal yang ni bab baru kita jumpa apa dia bahar rajah. Saya sebut lain kali tuan-tuan rebak sendiri ya. Saya sebut tu tuan-tuan pandai-pandai lah potong tu. Ada setengah-setengah tempat saya nak mengajar ni saya suruh baca sendiri, tapi katanya saya ambil masa tak baca tu. Sini saya tak buat lah katanya. Baik. Terjemahannya kata dia, dan akan Allah Ta'ala aku berharap. Akan Allah Ta'ala saja aku harap. Ini memang salah satu kaedah bahasa untuk menunjukkan hasri kalau bahasa Arab ni. Maksudnya Allah Ta'ala saja aku harap pada mendapat keridhaan. Jadi dia duduk karang, dia nak tulis Jawharah Tauhid ni, yang dia kata dia ringkaskan, dia bersihkan daripada perkara yang tak sepatutnya ada tu, yang panjang-panjang jela dia tak mau bubuh, dia bersihkan, dia murnikan dah. Habis tu apa dia buat? Dia harap hanya pada Allah Ta'ala saja untuk dapat keridhaan. Lagi apa dia minta? Hal keadaannya, halnya Jawharah ni yang dia karang ni, apa dia doa dia? Memberi manfaat dia dengan dia. Doa dia kata dia mudah-mudahan memberi manfaat ia Allah Ta'ala memunafaatkan dengan dia, dengan Jawharah, di kitab Jawharah dia ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menafaatkan siapa? Akan orang yang berkehendak. Siapa yang tak, siapa nak belajar, doa dia mudah-mudahan Allah Ta'ala menafaatkan dia. Kita nak lah, tak? Masuk doa dia, insyaAllah. Syarat tak? Kalau kita belajar tasawuf, kita ni jalan dah terang nak, mari ni nak belajar Ustaz. Okey, masukkan doa. Siapa nak belajar, tambah pula, memang semangat. Ustaz kata boleh ngapal, try no. Wallahu arju fil qabul nafi'a. Naik motor tu wallahu arju fil qabul nafi'a bi amri dan fisawa bi tami'a. Kalau apa dia sampai tu, nak dia sampai tu, insya-Allah mudah ngaji. Memang mudah kan? Sebab benda ni kalau kita belajar, kita hafal. Kalau tak erti pun Allah Ta'ala akan buka pintu hati dia bagi mudah belajar. Memang itu, siapa hendak jalan. Kalau dalam Quran ni Allah Ta'ala janji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Allah Ta'ala kata apa? Walladzina jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Sungguh tu macam mana? Sungguh untuk ilmu. Bukan saja dekat datang beli kitab ni. Bukan saja dekat beli, tadah ni. Bukan saja tadah, tulis lagi, catat lagi, rakam lagi, hafal lagi. Apa yang jadi? Lanahdiyannahum, pasti kami akan bagi petunjuk. Kalau kita belajar bahasa Arab, Allah Ta'ala sebut tu dengan kataan lanahdiyannah. Dia ada nun taukid sakilah. Maksudnya pasti bagilah. Pasti bagilah. Bagi pun bukan satu jalan, subulan. Semua jalan-jalan kami dia bagi semua. Ngaji tauhid je, fiqh senang ngaji. Tauhid ni makhluk ngaji. Bab lain semua senang. Tajuk pun senang ngaji. Taranum pun belajar sekali dengan Ustaz tadi. Wah, kalah orang akademi tu. Baik. Asal nak sebut apa? Tak kata harapan dia mudah-mudahan Allah Ta'ala munafaatkan dengan sebab kitab yang dikarang ni kepada siapa yang berkehendak. Lagi pula untuk siapa dia doa ni? Lagi pula dia bukan saja kehendak, lagi loba kepada pahala. Dia haloba untuk cari pahala, untuk dapatkan ganjaran daripada Allah Ta'ala dengan sebab dia menuntut ilmu. Orang yang memang haloba. Haloba ni tuan-tuan maksudnya nak sangat. Kalau bahasa haloba ni, kalau ikut asal, kalau kita ngaji tasawuf, haloba ni sifat tak elok lah. Tamak dalam bab selain pada ilmu memang tak bagus. Ilmu memang disebut tamak. Biar kawai bahan ni. Kawai masjid diri pukul berapa? Di lepas zuhur tak mana? Kawai pulut cuk. Ngaji Ustaz ni pula. Lepas asal lagi tak mana? Ustaz ni pula cuk. Pasal apa? Tamak tu. Macam mana kalau orang kerja macam lah kerja lah lepas berniaga ni, lepas jual ni, lepas hantar barang sana, hantar barang sini. Halo, hantar sana barang. Macam mana haloba dia nak cari duit tu? Ni pun haloba cari ilmu. Siapa yang haloba macam tu, didoakan oleh Allah. Nak doa dia, silakan.
It's up to you. InsyaAllah tuan memang saya pengalaman saya mengaji sendiri, memang dah tengok kawan-kawan sekalian tengok keliling-keliling kita, siapa yang halabur memang dapat. Memang dapat. Saya duduk pondok tu, ada yang mari pondok tuan-tuan, yang kadang mari tu alik basah tak kena. Betul tak? Yang mari tu mak ganja pun ada. Saya pun nak sebut dulu sikit banyak. Memang mak ganja, memang ketagih sekian ganja gila-gila ni. Tak dapat tahu ni. Alik basah tak kena semua tahu. Duduk setahun tobat ganja sedikit tak usik lah. Mula-mula memang tak kasi alik basah. Lah ni kita Arab boleh baca kan. Mengajar orang. Syarat dia apa? Halabur. Tapi memang ngaji halabur semua kan. Belajar alif bata tu, belajar Iqra kan. Sodako, tengok cermin. Usul ni bukan usul kitab, usul cermin. Sodako, ko. Tengok makhraj tu, makhraj qaf ujung lidah, pangkal lidah dengan langit-langit lembut. Kaf, dia sifat lembut sikit, dia tak ada isti'la'nya, tak ada isba'nya. Untuk kaf, dia sifat dia hamas kecil dia, istifal. Qaf, sampai belajar itu, sampai baca Quran, kalah kita baca. Asalnya alif bata tak kena. Pasal apa tuan-tuan? Halabur memang boleh. Siapa nak memang boleh. Satu kadang-kadang tuan-tuan, orang yang ngaji agama tapi tak halabur ngaji agama, keluar ngaji agama jadi makruf. Ya, saya pasal anak murid saya ramai yang macam tu. Ngaji pondok pasal tak ada semangat nak ngaji, mak bapak suruh je. Pergi belajar 3-4 tahun, habis SPM belah tu, jumpa tengah jalan, jumpa tepi jalan kat kampung di mana-mana, bertocang tu kan. Tocang. Pondok. Dulu pakai serban, ya Allah, jubah serban. Ada yang kita ngajar kat rumah bekal ni, nak ajar orang ni, tapi halabur dia. Dulu Arab apa tak erti, Quran tak pandai. Kita bagi semangat, ajar dia, bagi tunjuk jalan dia macam ni ngaji. 3 tahun lepas tu jumpa macam mana? Saya hafiz Quran Ustaz. Saya tak hafiz. Nak cerita apa kan? Halabur. Nak dia. Baik. Jadi didoakan untuk halabur. InsyaAllah kita orang halabur tak belajar. Yang tu doa dia sikit untuk kitab yang dia nak karang, dan kepada siapa mudah-mudahan munafaatnya habis tu. Fa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba. Bentak lagi tu. Kalau pandai lagu kena sikit. Fa kullu man kullifa syar'an wajaba. Pandai-pandailah. Saya suara tak sedap. Baik, asal terjemahnya kata dia, maka tiap-tiap orang yang telah diberati pada syarak mukallaf, wajiblah atasnya mengetahui ia akan sekalian barang yang wajib. Asalnya dia kata, ni dia sebut mula nak masuk dalam bab akidah. Tadi semua tu kalau ikut yang kita baca pada bulan lepas, bismillah, alhamdulillah, selawat, salam, siapa dia, lepas tu dia nak sebut ilmu agama ni wajib belajar, mukadimah, nama kitab apa, bahar dia apa, doa dia untuk siapa menampakkan. Yang tu kalau ikut mukadimah dan doa dia. Ni nak masuk mula buat tauhid. Apa dia? Mula-mula sekali dia sebut hukum. Maka tiap-tiap every person, setiap orang yang telah diberati pada syarak, orang yang diberatkan hukum syarak, istilah Arabnya dipanggil mukallaf. Orang yang mukallaf, siapa dia pula orang berarti syarak ni? Dia baligh, berakal. Dan dalam ilmu tauhid selalunya ada satu lagi syarat. Baligh, berakal, Islam. Baru ada hukum ni lah yang akan disebut ni. Itu pun ada setengah ulama' disyaratkan Islam tu. Kalau umumnya sebut mukallaf ni, kalau kita belajar, dia baligh, berakal. Dua ni. Dah nama mukallaf. Mukallaf maksudnya dia ni kalau tak buat perintah Allah, tak beriman kepada perintah Allah, akhirat esok neraka, kekal abadi selama-lamanya. Jadi mukallaf tu baligh, berakal. Saya silap sebut dia tak iman. Yang ketiga, kalau ulama syarat tu bukan masalah iman. Yang ketiga adalah sampai seruan. Silap sebut ni. Bukan masalah beriman, sampai seruan. Kalau nisbah dia orang kafir,
nak panggil mukallaf pada dia, maksudnya kalau dia tak beriman, dihukumkan kafir, masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Syaratnya baligh, berakal, sampai dakwah Islam dulu, baru panggil mukallaf. Kita ni mukallaf Islam lagi, memang Islam lah, baligh lah. Kalau ada kanak-kanak, nanti ada cerita hukum kanak-kanak lah. Baligh semua dah. Ada orang gila? Tak ada. Kita mukallaf semua. Mukallaf semua. Asal saya sebut ialah, kalau kata orang kafir, agak-agak dia orang pernah dengar tak dakwah Islam, pernah tak sampai seruan Islam tu dia. Lani zaman dunia terbuka tuan, tanpa sepadan, maklumat TV ada, Astro ada, buku ada. Kadang-kadang orang datang ke rumah ada, dakwah bertulis ada, dakwah bercakap, macam-macam dakwah ada. Kalau memang dia tak pernah terima dakwah Islam kepada telinga dia, kepada mata dia, apa baca saluran ni, apa deria dia tak pernah terima dakwah Islam tu. Kalau dia kafir, dia mati dalam keadaan tak pernah terima dakwah Islam, orang ni dipanggil ahli fatrah. Orang ni bebas pada api neraka, pasal dia tak ada taklif. Nak suruh Islam, dia tak pernah dengar Islam. Kalau dia tak pernah dengar, kalau dia pernah dengar tentang dakwah Islam, tapi dia buat hal dia juga, Islam, orang Islam banyak isap ganja, mau ikut macam mana? Dia pernah dengar tapi dia tak mau ikut. Dia tak pernah kaji lah apa dia Islam, apa-apa yang menyebabkan kata dengan sebab tu nak masuk Islam. Dia tak pernah ditolak mentah-mentah begitu. Akhirat esok salah, dari sisi salah dihukum salah, kafir, kekal abadi selamanya dalam neraka, pasal tak mau ikut Islam. Yang tu yang kafir. Kalau yang Islam, balik dah. Apa tu? Berakai tak masuk Tanjung Rambutan pun, tapi tak belajar, dia akan hukum berdosa. Dari segi dosa tu ni, bahkan yang takut-takut yang tuan, sebab kita ni bab tauhid, dosa tu mesti dah takut-takut nanti boleh jadi kufur. Kalau pegangan dia yang macam kita sebut pertama tadi, tak masalah makrifah tu, makrifah dia dengan Tuhan tak cukup syarat. Kalau bab tak ada dalil, soal jumpa depan tadi, dia setakat ada sebagian ulama kata beriman, ada ulama kata kafir, bukan ada yang kata kafir, tapi ada sebagian ulama kata beriman kalau tak ada dalil. Tapi kalau keyakinan itu tak betul dengan realiti, ataupun dia tak yakin, dia ragu-ragu dalam bab perkara yang sepatutnya dia kena iktikad dan yakin dalam bab akidah ni, kafir. Yang tu yang takutnya. Asal kita nak sebut adalah orang yang nama mukallaf, baligh, berakal, wajib. Wajib apa? Wajib atasnya mengetahui. Sekali lagi, mengetahui. Mengetahui makna apa? Tiga perkara ni. Apa dia tiga? Yakin. Sampai itu lemak-lemak saya sebut 10 kali itu, maksudnya benda tu penting lah. Yakin. Kedua apa? Kalau bahasa Arabnya panggil mutabik bil hal. Saya suka bahasa Arab, bahasa Arab kemat, cantik kan. Mutabik bil hal maksudnya menepati realiti, maksudnya tepat dengan diri sebenar kejadian. Dua. Yang ketiga, berdalil. Jadi wajib atau orang Islam asalnya mesti mengetahui. Mengetahui ini bahasa Melayu, asal Arabnya ayya'rifa, ya'rifa, arafa, ya'rifu, arfan, ma'rifatan. Mesti kena ma'rifah. Kita sebut dia ma'rifah. Bahasa Melayu kadang-kadang guna perkataan ma'rifat. Apa ma'rifat? Ma'rifat maksudnya yakin, keyakinannya menepati hak itu, pula tu berdalil. Baru dipanggil ma'rifat, baru dipanggil ketahui. Setiap orang Islam dia mesti belajar sampai peringkat yakin, keyakinan dia betul, maklumat mesti tepat, dan dalil mesti ada. Kalau tak ada dalil, apa dia jadi? Apa ni? Taklid. Orang yang tak ada dalil taklid. Pasal apa kau kata Tuhan ada? Pasal apa kau belajar sifat 20? Pasal apa kau kata Tuhan tu ada 20 sifat? Tak tahu, orang semua kata 20 lah, aku kata. Taklid lah tu. Pasal apa 20? Pasal apa tak 40? Pasal apa tak 10? Kena tak jawab. InsyaAllah kita belajar lah. Asal nak sebut dalil lah, macam ada hujah. Pasal apa? Pasal apa? Kenapa ulama kata 20? Kenapa tak jadi sifat 25, 27 ke? 20 tu lah siapa kata? Kalau Asy'ari macam mana? Maturidi macam mana? InsyaAllah kita jumpa ke depan. Asal saya nak sebut adalah mesti berdalil, berhujah, mesti ada alasan, mesti ada sebab. Barulah istilahnya dia panggil makrifat.
baru kita makrifat Allah. Maksudnya kita kenal tu, yakin, tepat dan boleh berhujah. Kalau berhujah ni kalau ikut bukan saja dengan orang Islam, dengan orang kafir pun kita boleh hujah dengan dia pasal kita baru berdalil. Tuhan satu kan? Memang Tuhan satu. Oh ya, satu apa macam tak ada piring kepala. Ini mau buat orang lagi, binatang lagi, air lagi, api lagi, planet lagi. Wah, lagi mau buka baik, lagi mau buat jahat, lagi mau kasih makan, lagi mau kasih minum. Tak ada piring kepala, itu Tuhan. Tu orang kafir yang cara fikir. Kita macam mana nak hujah? Masih ada dalil, masih ada hujah, masih ada alasan sampai betul juga. Mesti satu lah. Kalau macam-macam lah, nanti Tuhan makan satu, Tuhan minum satu, lagi Tuhan banyak-banyak, talak Tuhan lah. Itu semua talak Tuhan. Kalau manager, dia bukan urus semua. Engkau ni kau buat. Dia relax banyak kaki, tak buat kerja apa pun. Ini manager keluar otak engkau. Dia bukan manager ni maksud dia sendiri manage. Engkau bayar hanya ni, kau buat kesana. Nanti aku tengok, pantau dia kau buat mana. Manage ni maksud dia yang urus semua. Wah, betul juga manager itu macam bagi hujah sama ada dengan akal, benda yang realiti di depan, atau berhujah dengan akliahnya, berdalil tu. Baru panggil makrifat. Maksudnya pegangan kita tu, kau hogah lah lagu mana, kau bagilah apa-apa, kau ubahlah macam mana pun. Tak banyak sikit pun. Pasal apa? Berdalil. Asal saya nak sebut makrifat, mengetahui itu dengan mana tiga perkara ni. Yakin, menepati hak sebenar, mutabik dia, hak, itu dalil. Wajib atau mukallaf mesti sampai peringkat makrifat, baru panggil makrifat tu. Satu istilah kadang-kadang orang sebut makrifat. Apa makrifat? Mesti faham tiga dia. Makrifat mesti ni. Kalau ada zikir pun la ilaha illallah, tu makrifat Tuhan. Apa benda makrifat? Dia tak disebut tiga ni, dia akhirnya bingung. Dia tak kerti apa benda makrifat. Sebut kalimah tapi tak faham. Okey. Jadi dia kena tahu apa. Orang mukallaf kena tahu apa, kena mengetahui apa, kena makrifat apa. Dia kena makrifat akan sekalian barang yang wajib. Dia mesti tahu semua perkara yang wajib. Wajib siapa? Dia sambung bawah tu. Bagi Allah. Maqad wajaba lillahi, apa yang wajib bagi Allah Taala. Dan wajib di sini ada sekalian, so dia akan bahas lagi sikit depan. Wajib di sini ialah wajib akal. Wajib di mana? Wajib pada Allah Taala. Pasal kaedah bahasa dia kata wajib bagi. Istilah bahasa Arab kalau kata wajib bagi, wajib ni wajib akal. Pasal kalau kita belajar dalam bab hukum, dia ada hukum akal, ada hukum adat, ada hukum syarak. Wajib, hukum syarak ada wajib, hukum adat ada wajib, hukum akal pun ada wajib. Tapi lain-lain definisi, lain-lain takrif. Jadi wajib disebut sini wajib apa? Wajib bagi Allah Ta'ala ni, wajib ni wajib akal. Apa makna wajib akal? Wajib akal dengan mana perkara yang tak dapat tidak, akal mesti mengatakan benda tu benar, sungguh pasti ada. Itu panggil wajib. Lagi kita bahas insya-Allah. Asal nak sebut ialah perkara yang kita mesti tahu sebagai mukallaf, yang nama makrifat tadi, mesti wajib tahu perkara yang wajib bagi Allah Taala, lillahi wal jaiza wal mumtani'ah, dan yang harus bagi Allah Taala, dan yang mustahil pada haknya. Hak maksudnya diri di sini, pada zat Allah Taala. Mesti tahu yang wajib, mustahil, harus. Tahu pun tahu macam mana, tahu dengan mana yakin, informasi dia betul, dalil. Apa dia yang wajib, apa dia mustahil, apa yang harus. Kalau i'tiqad secara umumnya, apa yang wajib pada Allah Ta'ala? Allah Ta'ala wajib bersifat segala sifat kesempurnaan yang layak atas nama Tuhan. Umumnya itu bahasanya. Apa dia? Perincian nanti ya. Umumnya itu. Apa yang mustahil, apa yang tak layak pada Allah Ta'ala untuk dikatakan pada dia? Mustahil Allah Ta'ala, mustahil Tuhan bersifat dengan sifat kekurangan yang tak layak dengan sifat ketuhanan. Itu mustahil. Harus pun serupa. Harus macam mana? Harus macam perkara ni harus, boleh berlaku ataupun tidak pada Allah Ta'ala, pada Tuhan. Perkara tu yang terpulang pada dia untuk melaksanakan ataupun tidak melaksanakan perkara tu. Itu dipanggil harus. Benda tu boleh jadi ada ataupun tiada pada dia, dengan tidak ada berat pada mana-mana pihak. Itu dipanggil harus.
Takrifnya itu cuma kalau ikut nilaian ni tuan-tuan, hakim yang akan menghukum benda ni dia mesti gunakan akal. Dan bila sebut akal tuan, kita mesti boleh beza mana hukum yang dipanggil hukum akal, mana hukum yang dipanggil hukum adat, ada bahasa gitu, dan mana hukum yang dipanggil hukum syarak. Sebab bila sebut bab hukum dalam perundangan agama kita ni, tiga benda ni mesti kita boleh beza. Saya nak sebut bab hukum ni pasal kita memang akan bahas tahun ni nanti. Ke depan tu kita akan bahas satu pasal kita nak fokus dalam ilmu tauhid ni adalah bab hukum akal. Dalam fiqh kita baca macam dalam Batu Mu'in tu, hukum tu bukan hukum akal, dia adalah hukum syarak. Bab ilmu tauhid ni memang proses dia hukum akal. Saya nak cerita sikit apa dia hukum syarak. Hukum syarak ni sebab bila sebut kata hukum kan, dia mesti berkaitan dengan hakim. Bila hukum mesti ada hakim kan. Bila kata hukum syarak, maksudnya hakim itu adalah syarak. Orang yang nak memutus tu adalah syarak. Siapa syarak? Syarak Allah Ta'ala dan Rasul. Kalau dengan fahaman daripada ulama, para ulama mujtahid, imam mazhab, hak tu adalah hakim yang akan memutus halal, haram, wajib, sah, batal, makruh, sunat, harusnya. Siapa yang hukum? Allah Ta'ala, Rasul. Kalau tak ada ketentuan dalam nas, tengok ulama ambil faham, dia yang menentukan berdasarkan Quran hadis tu, dia fahaman yang ada mengikut mazhab masing-masing dalam mazhab fiqh maksudnya gitu. Macam mana dia boleh compactkan, ambil keputusan hukumnya wajib, sunat, makruh, khilaf aula. Semua hukum tu hakimnya adalah bahasa atas ni Allah Ta'ala, Rasul. Kembali pada syarak. Hakim itu syarak. Sembahyang hukum wajib. Siapa hukum? Quran kata itu, hadis kata itu, ulama kata itu, sahabat kata itu. Itu hukum syarak. Maksud hukum syarak kena faham. Okey. Saya nak fokus pun pada hukum adat dengan hukum akal. Pasal kita nak fokus hukum akal. Kerana dua tempat ni selalunya orang terkeliru. Asal sangat itu adalah syarak dah selesai. Dia katanya syarak kita mudah faham. Pasal dia sebut apa hukum puasa hari Senin dengan Khamis? Sunat. Siapa bagi hukum? Kita bekah itu. Hadis kata itu, tu hukum apa? Syarak. Hakim itu adalah Quran hadis, nas ulama. Kita bekah. Saya nak buka pada hukum syarak, hukum adat dengan hukum akal. Adat ni apa? Adat di sini dengan mana? Kebiasaan. Benda dah lumrah ni gitu. Bukan adat yang mana adat istiadat. Nak kahwin kena bersanding. Itu tukar adat, atau khurafat. Adat di sini bukan makna hukum adat istiadat. Adat orang Minang mesti bawa tepak sirih. Itu bukan adat. Itu adat istiadat. Itu adat istiadat. Hukum adat yang saya sebut ni dah memang dalam kitab bila sebut hukum adat, bukan hukum adat istiadat. Hukum adat dalam kitab, adat yang mana kebiasaan. Macam mana adat? Bila hujan turun, basah bumi. Itu adat lah. Api bersentuh dengan kertas, dia kering, terbakar. Itu adat kan? Adat yang mana biasanya itu. Lapar makan nasi, kenyang. Itu adat kan tu. Manusia paling banyak berapa pinggan boleh makan? 2 boleh, 3 boleh. Power lah tu. Tengoklah pinggan bersama mana. Pinggan yang standard lah, piawaian ni, yang ni berparti piawai. 3 boleh, 10 boleh. Mustahil apa? Mustahil adat 10 pinggan boleh betul tak Allah. Hantu raya boleh telan. Nak cerita apa? Menyalahi adat, menyalahi kebiasaan. Asal nak sebut bahasa adat tu. Jadi adat ni maksudnya perkara yang melalui proses pemulangan, berulang-ulang itu. Sakit kepala, makan Panadol. Makan Panadol asal lega. Saya bukan nak elam Panadol lah. Biasanya adat ni gitu. Apa lagi nak sebut lah. Asal nak contoh adat tu. Dahaga, minum air. Okay? Minum dahaga, memang minum dahaga. Minum air hilang dahaga. Adat dia itu. Boleh? Okey. Air pula berapa banyak boleh minum? Segelas boleh? 2, 3, 4. Buang ke 10 tu 10. Mustahil. Mustahil apa? Adat. Siapa yang menghukum? Siapa yang jadi hakimnya tu? Kebiasaan. Proses pemulangan berlaku gitu.
Mata ni dalam masjid saya boleh kenal lah. Kalau dekat bangunan rumah tu agak-agak saya tengok orang, saya boleh kenal tak siapa dia. Adatnya tu saya cerita adat dia. Adat ni maksudnya biasanya kalau penglihatan normal tak boleh. Tambah pakai yang macam orang ukur tanah kan. Apa nama dia? Lupa lah nama saya. Nama saya lah. Nama saya tak lupa lah. Nama alat tu Tedolit. Apa? Kan? Yang tengok ukur tanah tu lah. Kok tu tuan-tuan 10 km boleh tengok. Bulan boleh tengok. Saya pasal biasa guna alat tu, saya tahu lah. Saya belajar juga ilmu falak syar'i ni. Belajar juga. Asal saya nak sebut ialah adat tu. Adat ni maksudnya kebiasaannya itu. Memang adatnya depan tu tak boleh tengok. Mana nampak. Nampak lah, tapi siapa rupanya tak boleh kenal. Tambah pula dia tunjuk. Berapa ringgit ni? Jauh tu. Tak boleh tahu. Telinga pun berapa jauh dia dengar. Kebolehan tu berdasarkan adat lah. Sini dengar mereka boleh dengar. Tak payah pakai alat lah. Tak mahu pakai ni. Pakai ni tak hati lah. Boleh dengar kat mereka. Dekat Jerman main bola boleh dengar. Tak boleh. Kenapa? Menyalahi adat. Mana boleh dengar. 1 kilometer jerit pun tak faham. Asal nak cerita adat. Adat dengan mana kebiasaan. Dia melalui proses pengulangan itu. Asal nak sebut siapa hakimnya. Kalau persyarat hakim dia siapa? Quran. Allah Ta'ala dan Rasul. Ulama yang memahamkan daripada apa yang Quran hadis. Bila sebut adat, siapa hakimnya? Adat hakim ialah pengulangan, proses pengulangan. Maksudnya mulalah makan, bakar, hangus. Api nyala, simbah, padam. Itu adat. Akal lah. Akal ni perkara yang hakim dia nanti akal. Dan bila sebut akal ni tuan-tuan, kalau hukum adat, dia boleh menyalahi dia sebalik. Kalau hukum akal, dia tak akan boleh menyalahi sebalik. Tu saya nak sebut beza sikit. Orang misalnya 5 campur 5 apa? Boleh tak 11? Tak boleh. Kalau nasi jadi 3 pinggan boleh tak kan? 10 boleh tak? Agak-agak ada tak orang boleh makan 10? Kalau cari-cari ada tak? 20 boleh. Ada tak? Ada tak kemungkinan 20 tu? Boleh jadi ada? Boleh? Jin untuk raja tu memang satu hal lah. Asal sebut boleh tak? Adat ni biasanya boleh menyalahi. Betul? Asal saya nak sebut apa? Mata ni memang tak boleh tengok jarak tu. Tapi ada tak orang boleh nampak? Ada tak orang boleh nampak? Ada. Adat ni maksudnya biasanya itu, tapi boleh menyalahi sebalik. Kalau hukum akal, dia tak akan menerima perkara di sebalik. 5 campur 5 apa? 11 boleh? 9? Kalau saya tanya macam ni, Allah Ta'ala boleh tak dia buat 5 campur 5 jadi 11? Boleh tak? Allah Ta'ala, saya bukan tanya kita memang tak jadi lah. Allah Ta'ala boleh tak 5 campur 5 jadi 11? Boleh? Boleh? Kalau hukum adat macam ni, kita boleh makan 3 pinggan? Boleh. 100 pinggan boleh makan tak? Adat tak boleh. Boleh tak Allah Ta'ala jadikan kita boleh makan 100 pinggan? Boleh? Itu hukum adat tu. Itu adat. Pasal dia boleh menyalahi adat. Baling kayu jadi ular boleh tak? Hui, gila baling kayu jadi ular. Kalau Allah Ta'ala buat boleh tak? Itu hukum adat. Adat ni memang tak boleh. Tapi nisbah dengan kekuasaan Allah Ta'ala boleh. Boleh menyalahi adat. Itu bagi adat. Akal tak kerja ni 5 campur 5 apa? Minta maaf lah kalau agak-agak soalan tu macam kebudak-budakan sikit. Saya bukan nak cerita budak-budak. Saya nak suruh beza hukum akal dengan hukum adat. Saya ada pengalaman ajar. Ramai orang terpelik hukum tu tak nampak ni. Tengok jawapan saya lain-lain tengok. Boleh tak Allah Ta'ala buat 5 campur 5 jadi 11? Tak boleh? Kalau tak boleh ni tak kuasa. Adakah bila tak boleh tu kata tak kuasa? Ataupun 5 campur 5 tak mungkin jadi 11 tu perkara yang tak akan jadi sama sekali. Tak boleh terima dengan penuh otak. Takkan jadi ada dah 5 11 gila. Tuan, bukan dia boleh buat tak? Bukan masalah boleh buat. Benda ni takkan jadi 11. Ada pula 11. 10 lah.
Betul? Wah, okey, yang tu 5/5. Saya buat misal ni. Allah Taala ada lah. Boleh tak Allah Taala jadikan langit bumi? Boleh? Boleh tak? Allah Taala kuasa lah. Kuasa. Dia buat anak seorang kat dia. Buat bini kat dia. Dia buat seorang isteri untuk dia. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh? Tak boleh? Allah Taala dia nak buat isteri, boleh tak? Nak. Dia boleh buat? Boleh buat? Boleh pula lah. Bila boleh, kalau tu tak, Allah Taala tak ada isteri, kalau itu bukan hukum akal, ada hukum adat je. Ada dah. Tentu nak kena beza betul-betul tu. Tuan-tuan sekalian, perkara yang kalau mustahil tu mustahil akal, dia tak akan mungkin berlaku sama sekali. Kalau kata Tuhan tak ada isteri, kalau ada orang timbulkan persoalan ini, kalau Tuhan nak jadikan isteri, boleh tak? Jawapan dia, apa punya soalan ni? Bodohnya soalan. Ada ke Tuhan buat isteri untuk dia? Dia buat untuk isteri. Dia buat isteri kerja ni, perkara tak masuk akal. Dan tu tak isteri, ada anak boleh lah. Boleh ke dia buat anak? Dari sini buat, memang dia boleh buat. Tapi akan buat kan? Bukan masalah akan buat. Dia, benda tu tak masuk akal. Tak logik. Tak relevan untuk perkatakan perkara tu Tuhan akan buat. Tak masuk. Benda tu mustahil daripada akal. Takkan berlaku sama sekali. Takkan berlaku. Never will ever. Awal kekuang itu. Takkan berlaku. Never and never. You know? Tak boleh. Tak boleh ke tak boleh siapa? Pasal tak masuk akal. Boleh tak macam ni? Nak tengok masuk akal tak masuk akal macam ni? Orang taklah kuasa dah. Kuasa kan? Kadang bahasa Melayu kita dengan dia apa? Orang taklah kuasa buat apa saja. Betul kan? Kalau kuasa apa saja, boleh tak? Dia kuasa tak untuk dia matikan diri dia bagi dia mati? Jawab elok. Boleh tak? Kuasa tak dia matikan diri dia? Dia memang hidup. Kuasa tak dia matikan diri dia yang hidup tu? Dia yang mematikan diri dia. Dia hidup, dia matikan. Yang mematikan tu dia. Dan mati tu dia. Boleh tak? Apa digila soalan ni? Betul tuan-tuan? Saya nak cerita apa ni? Saya cerita hukum akal. Hukum akal dia tak akan boleh menerima ni sebalik. Kalau kata tidak. Tak akan sama sekali. Tuhan boleh ada anak? Tak akan sama sekali. Boleh ke dia ambil anak? Apanya soalan gila ni? Ni benda yang tak masuk akal. Benda yang tak masuk akal. Asal saya nak sebut adalah beza antara hukum adat dengan hukum akal. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita nak bicara nanti ni, kita kena kenal pada Allah Ta'ala nanti perkara yang wajib, mustahil dan harus tu berdasarkan hakim dia akal. Kalau Allah Ta'ala dia satu, mesti. Kalau dua gamak-gamak boleh tak? Akal takkan terima sama sekali untuk mengatakan dua boleh. InsyaAllah jumpa pembahasannya satu-satu. Masa kita kalau ikut dah sampai ni, tapi buzzer tak berbunyi. Kita habiskan ayat itu saja. Yang tu insyaAllah kita sambung perbincangan akan datang. Yang akan datang kita akan bicara tentang wajib, akal dan syarak tu, dan dia akan perincian ada tentang tu insyaAllah. Habiskan ayat dalam ciknya itu saja. Dia kata asalnya wajib kita belajar sebagai mukallaf tentang Allah Ta'ala ni, perkara yang wajib, mustahil dan harus pada Allah Ta'ala. Dan begitu juga wajib juga mengetahui, wajib juga makrifah akan yang seumpama demikian itu. Seumpama demikian apa? Yang wajib, mustahil dan harus bagi sekalian pesuruhnya. Pesuruhnya apa? Rasul. Maksudnya pada Rasul pun kita wajib tahu perkara yang wajib pada Rasul, yang mustahil pada Rasul dan harus pada Rasul. Dan kesemua tu dalam bab hukum akal. Kita mesti boleh menimbang. Kalau kata sidik, amanah, tabligh, khatanah, memang kita biasa dengar tu, memang kita hafal pun tu. Cuma kemantapan dia dari sini kata mesti betul, tepat, menepati realiti dan berdalil tu. Dalil tu kadang-kadang yang tak ada ni. Bila kita mengetahui tu, mesti macam mana pada Allah Ta'ala, kita yakin, tepat dan berdalil. Pada Rasul pun mesti yakin, tepat dan berdalil dalam bab wajib, mustahil, harus pada Allah Ta'ala atau juga pada Rasul. Wajib tahu tu sebagai mukallaf, maksudnya dalam bab ketuhanan mesti clear tentang tu, wajib mustahil harus. Dalam bab kerasulan pun mesti clear tentang tu, wajib mustahil harus. Clear dengan mana? Makrifah dengan mana? Yakin, menepati realiti, dalil. Maka dengarlah oleh kamu. Dengar oleh kita satu. InsyaAllah kita dengar bulan depan sambung. Next day kami suruh Allah.
Yang baik orang salah, silap salah, tersilap kasar, bahasa tu dia tersilap dulu. Kita buka soalan juga sikit di mana pun. Sekitar tentang kita sebut tentang ilmu usuluddin. Itu wajib. Dia kata kitab dia kalau ikut nak syarah panjang, tapi dia tak seringkaskan. Saya cerita tentang Bahar tadi, Bahar Rajaz, Syi'in Azam. Kemudian harapan dia doa yang tak ada apa, cuma bahas kita tentang ilmiah sikit tentang bab tauhid kita ialah setiap orang mukallaf balik berakal. Kalau orang kafir dia kena ada sampai seruan dakwah Islam dari dia, mesti wajib mengenal Allah Taala dan Rasul, tentang wajib percaya harus mengenal dengan mana, yakin, menepati realiti dalil. Kita akan bincang. Allah ada soalan. Tak ada tangguh insya-Allah. Fana ni sejuk ke apa? Tak ada tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur ilaitika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna faman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.